My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu kembali dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita melihat mengulang kaji sekali lagi pada halaman 175 hingga 179 di mana kita sudah pun mengikutinya pada hari Isnin hingga Jumaat yang lepas, dan hari ini kita bertuah untuk bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syafiq Mat Razali. Selamat datang Ustaz. Ya, Ustaz Ahmad Syafiq adalah pensyarah Fakulti Pendidikan Kolej Universiti Islam Selangor, dan kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik alhamdulillah. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Syafiq. Betul. Ya, insya-Allah kita ini sebenarnya adalah imam Ramadan tempat saya beberapa tahun. Kenal, memang dah kenal. Hari ini alhamdulillah berjumpa kita untuk mengulang kaji dan juga bacaan-bacaan kita berkenalan dengan apa yang diajarkan di dalam kelas, dalam pengajian Islam, pengajian Quran yang kita akan berkongsi dengan Ustaz Ahmad Syafiq pada hari ini. Jadi pada hari ini kita nak mengulang kaji ya Ustaz ya, pada halaman 175 hingga 179. Mungkin sebagai pengenalan awal tuan-tuan, kita nak berkenalan dengan Ustaz Ahmad Syafiq sebagai pensyarah Fakulti Pendidikan Kolej Universiti Islam Selangor ya. Fakulti Pendidikan ini fokus pendidikan umum ke ataupun pendidikan Quran saja Ustaz? Sila. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama sekalinya di Fakulti Pendidikan ni kalau ikutkan dia memang ada dua program yang, kalau program pendidikan ni ada tiga program, itu peringkat diploma, peringkat ijazah dan juga untuk master PhD lah maknanya sekali kan. Kemudian untuk bidang diploma ni ada dua, iaitu diploma pendidikan Islam dengan diploma TESOL yang fokus kepada bahasa Inggeris lah. Kemudian untuk peringkat degree ada program pendidikan Islam tahfiz, pendidikan tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat satu, itu program barulah. Dan yang kedua program ijazah sarjana muda pendidikan Islam dengan multimedia, dan satu lagi program bahasa Inggeris TESOL dengan multimedia juga. Tiga program. Dan sememangnya di kuis ini khususnya di Fakulti Pendidikan ini sememangnya pelajar diwajibkanlah untuk mengambil subjek khususnya berkaitan dengan Quran. Kalau yang ijazah dan juga diploma ini wajiblah mereka ambil subjek yang berkaitan dengan tafsir ataupun berkaitan dengan ulumul Quran. Okay. Secara ringkasnya begitulah Ustaz. Jadi maksudnya setiap pelajar yang masuk ke KUIS itu kena belajar tentang Quran. Ya. Dan juga ilmu tafsir tersebut. Ya, ilmu tafsir. Kalau umum, kalau di Fakulti Pendidikan memang untuk program pendidikan Islam diploma memang wajib ambil satu subjek berkaitan dengan tafsir ataupun ulum Quran lah. Okey. Baik, jadi kita akan melihat lagi ya. Apa Ustaz? Maknanya baguslah pengajian tafsir itu diluaskan, diangkat ya, masya-Allah ya. Itu sebagai satu perkara yang mungkin kita ingin terus berbincang lagi dengan Ustaz Ahmad Syafiq pada hari ini. Kita nak mengulang kaji bacaan daripada halaman 175. Kita akan dengarkan
Ustaz Syafiq memimpin bacaan ayat 188. Ini adalah jawapan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka bertanya ya pada halaman 174 itu tentang mata as-saah ya, bilakah ya, soalannya iaitu yasalunaka 'anis saah ya, ayyana mursaha, bila ia berlaku. Maka sambungan daripada ayat 187 itu ayat 188 yang menceritakan bahawa sebenarnya nabi ini untuk dirinya pun dia tidak ada kuasa. Satu, dia tak tahu ya, dia tak ada kuasa walaupun pada diri sendiri, naf'au wala darra ya, sama ada memberi manfaat ataupun perkara mudarat kepada diri, illa masya, kecuali daripada masya Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak baca bersama ayat 188 dipimpin Ustaz Syafiq. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Surah Al-Azim, gitulah ayat 188. Katakanlah Muhammad, aku tidak mempunyai kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak kemudaratan bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, nescaya aku melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Kalau katakan Nabi tahulah segala perkara ghaib ini, akan Nabi banyakkan al-khair. Ada dua maksud di situ yang telah kita bincangkan. Al-khair untuk mengumpulkan harta dunia, satu. Yang keduanya adalah minal khair, itu adalah untuk buat yang terbaik dalam hidup ini. Maksudnya kalau katakan boleh tidak dikecam ataupun tidak kejar oleh orang-orang di Mekah itu ketika Nabi nak berhijrah ke Madinah ya. Jadi dengan semua orang Nabi boleh berbuat baik ataupun tidak dimudaratkan. Tetapi sebenarnya Nabi tak tahu. Nabi tak tahu sehingga kan di Madinah itu Nabi makan daging yang ada racun kan daripada seorang wanita Yahudi tersebut. Ya. Alhamdulillah Allah beritahu, Nabi muntahkan balik ya. Tetapi kalau Nabi tahu, Nabi tak makan langsung ya. Kalau ikut riwayat ada yang kata bahawa baki daripada racun itu terkesan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak sampai membunuh secara serta-merta. Jadi ini adalah panduan untuk kita faham bahawa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mempunyai ilmu kebal. Ya. Jadi kalau katakan tuan-tuan ada jumpa cikgu yang dia ajar ilmu kebal, boleh tahan juga tu kan, satu. Yang keduanya ialah Nabi tak tahu pada perkara ke depan, hanya Allah sahaja yang tahu. Jadi kalau ada orang kata bahawa saya boleh baca masa depan awak, tengok tarikh lahir awak sepatutnya begini, kalau kita tanya je pada orang yang mengajar tersebut, kalau dia tahu sangat, macam bomoh kan, kalau dia tahu sangat kat sana ada, kat situ ada, mengapa dia tak sendiri yang pergi buat benda itu untuk dia jadi, tak payah jadi bomoh lah kan, dia boleh jadi orang kaya yang tak payah kerjanya sebagai bomoh, kecuali memang dia punya passion dia ialah untuk menipu orang kan, itu dia punya point dalam ayat 188 ini. Jadi ini adalah antara halaman terakhir surah Al-A'raf. Allah menekankan tentang betapa pentingnya akidah iman yang betul. Kita tidak mudah untuk ditipu oleh manusia lain, apatah lagi kita hadir dengan idea-idea songsang daripada tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada halaman 176 kita bergerak, kita ingin membaca daripada ayat 198 ya dan 199, di mana Allah menyelar ataupun memberi komentar kepada orang yang menyembah kepada makhluk. Ya, satu berhala, tetapi juga kepada mana-mana berhala, peringkat manusia ke, berhala batu, gunung, pokok dan sebagainya, bahawa sebenarnya kalau berhala itu dia la yasma'u, ya, tidak mendengar, dan kalau kamu lihat
dia memandang, dia macam kalau berhala tu kan dia ada mata, biasanya dia bagi mata besar, ya, kita rasa macam dia memandang. Yanzurun ilaika wa hum la yubsirun, Allah kata sebenarnya dia tidak yubsirun, dia nampak macam yanzurun, ya. Apa maksud beza di antara yanzurun dan juga yubsirun? Yanzurun melihat, yubsirun melihat kalau kita terjemahkan, tetapi nazara itu dia nampak seperti melihat, ya, tetapi yubsirun itu nampak dengan mata hati yang memberi kesan kepada orang yang kalau kita lihat sesuatu dengan basirah, ia memberi kesan kepada hati kita. Kalau nazara saja, kita tengok saja, dia tak semestinya memberi kesan kepada hati kita. Jadi kita nak baca ayat 198 dan ayat 199, kerana selepas ayat 198 itu adalah akhlak penting yang perlu kita ambil sebagai panduan halaman akhir kita surah Al-A'raf. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Dan jika kamu menyeru mereka berhala untuk memberi petunjuk, mereka tidak dapat mendengarnya, dan kamu lihat mereka memandangmu padahal mereka tidak melihat. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan mempedulikan orang-orang yang jahil. Jadi 3 perkara, iaitu akhlaknya memberi maaf, pemaaf, huzil afu, ya, dan juga, dan perkataan afu ini adalah maksud asalnya Ustaz ialah lebih, ya. Itu sebabnya kalau dalam surah Al-Baqarah, apa yang perlu kita infakkan, qulil afu, kan, jawapannya ialah apa yang lebih, yang diberi baki. Jadi orang yang boleh memaafkan orang, dia sentiasa ada lebih. Lebih dari segi perasaan, lebih dari segi ilmu, lebih lah, ya. Pasal apa? Pasal dia mempunyai mindset ataupun soul set. Soul set itu maksudnya ialah jiwa hatinya itu mempunyai cara melihat yang berbeza dengan orang yang tak pemaaf. Orang tak pemaaf ni dia rasa dia tak cukup, dia tersakiti, tetapi kalau huzil afu, dia rasa bahawa kalau anak sakitkan hati dia, dia kata bahawa tak apa, saya ada ubat untuk menenangkannya, iaitu dengan ayat-ayat Allah. Sudah cukup tenang, kan, dia rasa bahawa ini amanah daripada Allah, it's okay, ya. Jadi itu akhlak yang pertama. Wa'mur bil 'auf, dan serulah kepada kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, ya, iaitu berpaling daripada orang-orang jahil, jangan masuk campur ataupun jangan campur banyak sangat. Kalau kita spend ataupun gunakan masa kita banyak dengan orang-orang yang jahil dekat Facebook, dia bertengkar-tengkar ataupun buat parody ke ataupun troll ke, kita bergaduh ataupun balas membalas, akhirnya kita pun sebahagian daripada orang yang jahil tersebut, pasal kita merendahkan tahap berfikir yang ada berhujah bukan berdasarkan kepada ilmu. Jadi ayat 199 ini respon kepada ayat sebelum-sebelumnya, bercakap tentang apa? Menguruskan berinteraksi dengan orang-orang yang tauhidnya itu tidak sempurna, ya, yang dia punya cara perangainya tidak bagus. Kita sebagai orang yang mengambil pelajaran daripada surah Al-A'raf, kita sedar bahawa ada Adam, ada Iblis di awal surah ini. Adam adalah lambang kepada seorang manusia, ya, kita sebagai Bani Adam buat silap tetapi bertaubat, ya, dengan mengekalkan panduan daripada wahyu dengan berakhlak seperti mana ayat 199. Tetapi Iblis diteruskan legasinya oleh orang-orang musyrik, ya, yang menyembah kepada berhala. Padahal sebenarnya Iblis dan syaitan ini pun akan barak, dia akan berlepas diri bila kita melihat nanti di dalam surah Al-Anfal tentang macam mana hakikat syaitan ini sendiri. Jadi dalam cakap tentang Quran ini sebagai panduan, Ustaz mengajar di Kuis, Ustaz, ya, selain daripada tafsir, katanya ada taranum dan qiraat. Bahagian taranum qiraat ni kena serahkan pada Ustaz Tirmizi lah untuk berkongsi sikit apa yang kita boleh diskusi dengan Ustaz Syafiq, Ustaz. Baik, alhamdulillah kita Ustaz Ahmad Syafiq dapat bersama kita pada kali ini. Para penonton mungkin tertanya tentang ilmu qiraat. Mungkin dahulunya jarang kita sebut di tempat kita, tapi sekarang ni dah kerana terlalu banyak ilmu qiraat diajar-ajar di Ma'had Tahfiz, di pusat pengajian tinggi, tentang
kiraat Ustaz, mungkin boleh cerahkan kepada penonton macam kita baca hari ini, adakah salah satu daripada kiraat juga, ataupun macam mana kita nak sandarkan bacaan kita dan sebagainya supaya penonton sekurang-kurangnya dapat tahu tentang ilmu kiraat ni. Apa sebenarnya Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, bila bicarakan tentang qiraat ini, sebenarnya apa yang kita dah baca pada hari ini dan khususnya di Malaysia ini, sebenarnya kita dah baca ikut qiraat dah. Kita ikut pada Hafsun kan, daripada Imam Asim, riwayat perawinya ialah daripada Hafsun. Dan kalau kita semak lagi detail itu daripada Syatibi. Kan Syatibi dia ada pecah lagi, ada dua, iaitu Tariq Syatibi dengan Jazari. Namun kalau di Malaysia ini secara umumnya kita mengikut Syatibi melalui riwayat Hafsun dan juga imam daripada Imam Asim. Dan bila benda ini telah menjadi, kita nampak perkembangan Al-Quran di Malaysia ini khususnya, bila mana telah masuk kepada perbincangan qiraat ini, kita nampak perkembangan ilmu qiraat itu mula berada dalam masyarakat. Kalau dulu mungkin mereka yang belajar Quran ataupun guru yang mengajar Quran tidak menekankan sangat tentang pemahaman ataupun definisi tentang ilmu qiraat ini. Tetapi bila dah ada sekarang ini, kita tengok dalam masyarakat, dalam Facebook apa semua medsos yang ada di apa berdekatan dengan kita ini, mula membicarakan tentang qiraat, maka kita tahu bahawa masyarakat mulai sedar dan ini adalah salah satu daripada anjakan paradigma yang sememangnya sepatutnya yang kita hendakkan, betul tak? Yang kita hendakkan. Dan Ustaz Tirmizi pun, saya rasa Syekh Tirmizi pun antara yang mahir dalam bidang qiraat. Mahir dalam bidang qiraat. Kita selalu dengar dalam TV kan, baca qiraat Warshun dan ada lagi qiraat lain, cumanya di Asia ini lebih popular dengan Hafsun Asim lah daripada Imam Asim. Wallahu alam, sekian yang secara ringkas begitulah. So Ustaz boleh bagi contoh ke kiraat yang lain daripada kiraat biasa? Kiraat biasa memang setiap hari Ustaz Tirmizi dah baca kan. Kita bagi yang lain sikit pada halaman yang ke 177, boleh tak Ustaz? Ini surah Al-Anfal baru nak mula. Jadi mungkin Ustaz dah hafal kan, tapi nak Ustaz tengok boleh bagi usul, dia punya usul kan, unsurnya dulu. Nanti kan ingatkan silap baca pula nanti kan. Pasal bunyi je berbeza kan. Dulu saya ingatkan ini orang ni orang Perak ke kan, bila wadduha wal laili idza saja tu kan. Ataupun dalam surah Fatihah ke Ustaz tak? Fatihah kan. Fatihah pun boleh. Ataupun Anfal boleh Ustaz. Mungkin boleh surah ke pakar. Hari ni nak dengar daripada Ustaz Syafiq ni kan. Okey. Segan dia Syekh besar, Syekh Kabir ada sebelah saya. Mayang fash, orang mesti kata apa, Arab mesti kata mayang fash. Idza hadar al-ma fatalat tayammum. Okey. Mungkin Ustaz boleh kongsi sikit usul-usul dalam qiraat Warsh ataupun qiraat selain daripada kita Ustaz. Baik, kalau ada qiraat yang baca kita macam Asim, kita ada lafaz lam yang kita baca dengan tebal, contohnya kalimah lafzul jalalah Allah. Tetapi ada qiraat lain yang baca lam itu tebal juga, solah contohnya alladzina yuqimunas solata, dibaca dengan tebal juga. Itu salah satu daripada contoh yang boleh saya bawakan untuk bacaan ni. Saya serah kepada Syekh. Tak apalah, kita cubalah dekat surah Al-Anfal boleh ke nak surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ke? Kena serah kepada pakar je aku. Masya-Allah. Okey. Dia apa nama ni? Qiraat ni ialah dari sudut bacaannya dia ada beberapa qiraat lah. Saya kalau dekat Mesir tu sempat juga bertalaki yang 30 juzuknya, antaranya qiraat Warsh lah. Selain daripada kita Hafs dan Asim, qiraat Warsh dari sudut usulnya kita boleh nampaklah gambarannya. Cuma mungkin ada kalimah-kalimah tertentu atau boleh sebut faraj huruf yang mungkin ada tertukar, yang itu perlu kepada apa ni, kepada latihan dan juga study dulu sebelum nak dipersembahkan. Takut bacaan tu salah. Jadi kita Al-Fatihah Ustaz dah biasa kot. Ada tersasul kan. Tersasul tak apalah, pasal kita tak biasa dengan qiraat tu kan, tapi paling kurang nanti kalau tersasul Ustaz tegur. Contohnya kalau Fatihah ini ada perubahan pada kalimah sirata, ada yang baca dengan zirata dengan sin, dengan baca dengan sin. Ada yang tukar di kalimah alaihim dibaca dengan alaihum, alaihimu. Contohnya kemudian siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin amin. Kemudian maliki yaumiddin, biasanya Asim kita baca dengan panjang 2 harakat maliki yaumiddin. Ada qiraat yang baca dengan maliki yaumiddin. Sebenarnya apa dan juga tambah sikit ya. Mungkin bila kita pergi negara-negara Arab macam Maghribi, ada yang baca qiraat Warsh, ada yang baca qiraat Qombol. Mungkin bila kita pergi sana kita rasa dia orang pelik. Kenapa dia baca ni? Pelik baca. Tiba-tiba baca
Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, ya. Dia dengar orang awam, dia dengar kita pun, dia kata kita pelik pula. Kenapa dia baca Maliki Yaumiddin? Sebenarnya tak pelik. Semuanya itu qiraat itu semua Ada mutawatir. sandaran. Datang daripada sanad yang betul dan ialah sebenarnya kalau kita tengok Maliki Yaumiddin, imam yang baca dengan isbat alif Maliki hanya dua imam. Dua imam. Iaitu Imam Asim dengan Kisai. Wa Maliki Yaumiddin rawihi Nasirun. Selain daripada itu semuanya baca Maliki Yaumiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Allah. Dan ada juga yang baca dengan idgham, Ustaz. Contoh Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Maka idghamkan mim ke dalam mim. Itu qiraat apa Itu pula? terkenal dengan qiraat Abu Amr, Ustaz. Abu Amru. Jadi menarik qiraat ini kan, pasal sebenarnya kalau untuk tadabbur ya, kalau Malik Yaumiddin ataupun Malik Yaumiddin, dua-dua dia membawa maksud yang berbeza yang bersatu kan. Ya, betul. Maksudnya Tak lagi Malik tapi, ya, Malik ini ialah penguasa. Malik ialah empunya. Jadi kalau katakan Malik yang penguasa ya, Malik Yaumiddin. Jadi bergabung dua maksud tu sekali, iaitu satu raja yang besar, satu lagi adalah pemilik yang kecil kan. Jadi contohnya lah kalau katakan seorang raja mungkin dia kata dia mempunyai pengaruh pada sebuah negara, tetapi air ni dia tak berpengaruh pun, pasal ini milik kepada saya. Milik. Kan. Jadi kalau saya pemilik kepada air ini, saya bukan pemilik kepada negara ataupun alam ini. Tetapi bila cakap tentang Malik Yaumiddin dengan Malik Yaumiddin, satu pemilik, satu adalah raja, dua-dua maksud itu bergabung serentak menunjukkan bahawa memang Allah lah yang berkuasa, mulkus samawati wal ard. Dan qiraat yang pelbagai ini macam alaihim ke alaihum ke, dia ada tadabbur yang special sebenarnya, kerana dengar sahaja perbezaan qiraat asalkan dia mutawatir lah kan, ada asasnya, dia adalah sesuatu yang memberi lebih banyak kefahaman tentang sesuatu ayat tersebut. Jadi alhamdulillah kita berkenalan sikitlah ya tentang qiraat pada hari ini, dan insyaallah pada masa-masa akan datang nanti mungkinlah kita boleh dengar Ustaz Syafiq ke Ustaz Tirmizi nanti Ustaz ya, bila kita dah habis 640 muka surat lah. Ini kita habiskan dulu dengan istilahnya apa? Asim daripada Hafs. Macam mana? Hafsun, riwayat Imam Asim. Imam Asim. Riwayat Hafs. Hafsun. Okey. Yang Syatibi itu apa dia punya? Mazhab Tariq dia. Tariq. Ya, okey, baik. Jadi kalau tuan-tuan tak berapa faham tak apalah, saya pun tak berapa faham tapi dengar itu paling kurang dapat idea bahawa sebenarnya kalau pergi ke Maghribi, pergi ke Mekah pun sekali Ustaz ya. Dia tak baca Malik Yaumiddin, dia baca Malik Yaumiddin. Jangan pula kata Imam Mekah salah kan. Pasal dia dah belajar dekat Malaysia dengan Ustaz Syafiq yang jalur Asim tadi, rupanya ada qiraat lain yang kita tidak tahu, boleh kita belajar pada masa akan datang. Jadi kita berehat sebentar, kita sambung kembali selepas ini dengan surah Al-Anfal halaman 177, di mana ini adalah surah ke-8 yang mempunyai pelbagai permata daripada bumi Madinah ataupun selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Kita bertemu kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك nasta'in. Allah. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua penonton-penonton dan sahabat-sahabat Al-Quran kerana terus istiqamah dalam cara My Quran Time.
mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita baca seperti tadi dan yang kita kupas dari sudut bacaan, dari sudut qiraatnya, dapat kita selami, dapat kita fahami, kerana itulah indahnya Islam. Kerana masyarakat Arab di awal itu bukan semua orang boleh baca dengan Quran dengan mudah, kerana lidah ketika itu dengan Arabnya, dengan bercampur dengan bukan Arab dan sebagainya, mereka menyebut kalimah-kalimah ini, ada yang baca dengan wajah macam ni, ada yang baca dengan wajah macam ni. Ia satu rahmat, nak beritahu Al-Quran ni mudah dibaca. Iqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Al-Quran. Yang penting Quran tu dibaca. Baik, tadi kita dah sebut tentang ilmu qiraat. Yang mana qiraat ini ilmu yang bukan direka-reka, dia bukan ijtihad ulama ni kena baca macam ni, ijtihad ulama ni macam ni, bukan. Ia ada sandaran imamnya. Dan Imam Jazari, Imam Syatibi, mereka ni kita kata orang yang kita bahasa kita Taiku. Yang mengumpul-ngumpul, yang pelapur lah, yang mengumpul-ngumpul bacaan sehingga sampai kepada kita hari ini. Jasa mereka begitu besar. Al-Quran sampai pada kita hari ini dengan terpelihara, alhamdulillah. Baik, okay, kita nak tanya satu dua soalan Ustaz Fas sebelum kita teruskan bacaan. Ya, betul. Berkenaan Menariklah dengan sebenarnya bila bercakap tentang qiraat ini, ada jalurnya ya, sampai tahap begitu sekali detailnya agama ini. Dia bukannya main disampai-sampai begitu saja ya, rasa ada menarik je kita terus saja, kita terus forward saja, ataupun rasa macam benda baru je kita terus je kita forward pada masyarakat, rasa ini penting ni, ini rasanya rasa-rasa dia 2% 3%, orang tak tahu perkara, ramai orang tak tahu, kita pun cakap 2% 3% walaupun kita tak ada fakta yang jelas tentang perkara tersebut kan. Jadi ini adalah disiplin di dalam Al-Quran ataupun agama ini sendiri ya. Kalau kita lihat nak baca pun sampai tak baca sekali pun ya, apa yang diajarkan, apa yang ditekankan, sebenarnya semuanya itu ada susu galur daripada ulama-ulama terdahulu sehingga ia dibawakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila bercakap tentang baca Quran ini Ustaz Tirmizi, salah satu daripada perkara penting yang kita bincang minggu lepas juga sebelum ini ialah pentingnya kita bertemu dengan guru ya. Guru itu penting juga memahami tentang teknik pengajaran bertahap-tahap ya di dalam pendidikan ini. Betul. Kerana kalau tidak mengajar, kalau kita bawa kereta tu yang kita kongsi sebelum ni, bawa kereta terus gear 4 habis rosak kereta kan ya. Di dalam hal ini bila bercakap tentang ilmu Al-Quran, mungkin Ustaz Syafiq boleh ceritakan sikit, bila orang sekarang ramai suka membaca Al-Quran ya, apakah disiplin cikgu-cikgu yang mengajar ini ketika berinteraksi dengan anak murid yang mungkin asas sangat kan, dia punya huruf hijaiyahnya pun kadang-kadang sebutannya pun tak berapa okey lagi. Ustaz Syafiq ketika menyusun ataupun mengajar tu, apa pendekatan yang digunakan ya di KUIS ataupun kalau mengajar di luar? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila berhadapan dengan masyarakat ini, saya ada satu kata-kata lah yang pernah dinasihatkan oleh guru saya. Dia kata, kita bila berhadapan dengan masyarakat ini, kita kena kongsikan apa yang mereka perlu tahu, bukannya kita kongsikan apa yang kita tahu. Sebab kadang-kadang masyarakat ini ada benda-benda yang tak perlu pun kita sampaikan kepada mereka. Dan saya rasa pendekatan yang diambil oleh Quran Time ni adalah salah satu daripada pendekatan yang sangat baik, kerana dia telah menyelinap masuk, dia punya cara penafsirannya menyelinap masuk ke dalam masyarakat. Itu yang paling utama sekali, sebab mereka kadang-kadang bila kita baca tafsir seorang-seorang, kita tak faham ini muka surat ni apa yang kita nak kan. Satu. Yang kedua, bila kita baca Quran juga adanya satu kalimah yang biasa kita dengar, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhannas kan. Bila kita baca, contohnya sebelum tidur kita selalu baca apa, surah Al-Mulk kan. Bila kita jumpa kalimah tadi, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhannas dan sebagainya, kita baca tafsir maksudnya ialah wahai orang-orang beriman. Jadi bila kita baca hari-hari, kadang-kadang kita akan terlintas. Macam saya selalu baca, amalkan benda ini dalam hidup saya, dan juga keluarga saya pun saya minta sama-sama baca selepas pada solat Isyak. Jadi bila kita hari-hari baca, kita akan fikir, orang-orang beriman ni tegur kepada siapa? Tidakkah benda ini tegur kepada aku sendiri? Betul tak? Satu. Dan yang kedua, kalau kita baca daripada ayat pertama, kita dapat tengok kemukjizatan Quran yang maha hebat itu bila kita baca ayat kedua daripada surah Baqarah.
biasa kalau saya dalam bidang pendidikan ni, kalau kita beli buku-buku yang tokoh-tokoh dia yang tulis, harganya cecah ribuan lah harga buku-buku tadi. Tapi bila kita buka buku tadi, biasanya di bahagian prakata atau bahagian pendahuluan ini, biasanya penulis akan tulis bahawa di dalam buku ini kemungkinan ada kesilapan, kan, ada kelemahan penulis dan sebagainya, mohon disampaikan, ataupun itulah maknanya kerendahan diri penulis dan sebagainya. Dalam kitab-kitab besar pun sama juga, biasanya ditulis benda ini. Tetapi dalam Quran, walaupun kita baca ayat pertama daripada surah Baqarah, Alif Lam Mim, kebanyakan tafsir dia tak tahu kan. Tetapi ayat kedua dengan gahnya Allah sebut, zalikal kitab, kitab yang sedang dibacakan ini, la raiba fih, tidak ada sebarang keraguan, la raib, tidak ada keraguan. Malahan dengan gahnya Allah Subhanahu wa taala sebut, hudan lil muttaqin, iaitu petunjuk kepada orang yang bertakwa. Itu sebab itulah betul lah sebagaimana yang orang tua cakap, kalau tak dapat tidur baca Quran, insya-Allah itulah penawar yang paling baik. Dan sebab itulah saya, kalau di kat kuis ini ada pelajar-pelajar ramai juga yang kadang-kadang minta masa yang khusus untuk talaki. Sekarang ni kita online kan, semuanya pakai Google Meet dan sebagainya. Tadi kita ambil peluang ini untuk, walaupun kadang-kadang kita rasa penat ini, kadang-kadang sampai kalau kata 10 orang, 20 orang, kadang-kadang makan masa panjang kan. Tapi kita ingat bahawa bila kita infakkan kita punya tenaga ini kepada Al-Quran, insya-Allah suatu hari nanti dia akan bantu kita lah. Syafi'an li ashabihi, sebagaimana hadis menyebut, insya-Allah. Jadi maksudnya ketika Ustaz mengajar tersebut, Ustaz akan memulakan ataupun mengajar dengan sesuatu yang macam mana, yang mudah dululah ya, mengikut kepada apa yang perlu diketahui oleh bukan masyarakat. Apa yang saya tahulah kan. Kalau saya tahu, maksudnya habislah semua kitab-kitab tadi itu perlu dihamburkan ya. Masyarakat. Tapi cabarannya ialah masyarakat mungkin tidak sesuai ya. Mungkin yang bagi kitab-kitab tersebut mungkin di peringkat akademik kan. Ya, kalau betul. tajuk-tajuk dalam sebelum ini kita bincang tentang tajuk dalam bacaan ini tentang An-Nabru contohnya ya. Itu tajuk tahap tinggi kan. Orang Arab sendiri pun kan yang mungkin tak berapa faham pun dia punya istilah itu, mungkin dia orang buat kan, tapi tak faham. Jadi perkara ini sebagai satu poin penting ketika kita mendidik. Dalam masa yang sama juga pelajar kena tahu jugalah kan ya. Itu sebabnya kadang-kadang pelajar tu rasa dia macam tak faham kan. Rupa-rupanya pasal cikgunya dia ambil tahap level tinggi gear 4 terus ya. Jadi kita perlu memahami dan kita boleh bagi feedback kan, bagi maklum balas kepada cikgu-cikgu yang mungkin tidak menggunakan pedagogi, teknik pengajaran yang sesuai. Kadang-kadang dia mungkin dia nak hamburkan apa yang dia tahu, bukan sekadar apa yang perlu tahu, bertahap-tahap. Boleh kalau nak pergi, tapi bertahap. Ada waktunya lah. Ada waktunya ya, baik. Jadi kita belajar Al-Quran ini, kita bertahap-tahap ini kerana apa? Kerana ia adalah seruan daripada ayat kedua daripada surah Al-Anfal. Kita baca dahulu ayat pertama dan ayat kedua, kerana ini adalah persediaan besar. Al-Quran bersama dengan orang beriman perlu berjuang, dan Quran ini adalah salah satu daripada sumber kekuatan membina diri orang beriman. Kita baca ayat 1 dan 2 daripada surah Al-Anfal. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
Surah Al-Azim gitulah dua ayat daripada surah Al-Anfal, surah yang ke-8, surah Madaniyah berbanding dengan surah Al-An'am dan juga surah Al-A'raf, surah Makkiyah yang memberi kefahaman kepada tauhid. Tapi bila sampai pada surah Al-Anfal, tauhid itu dijelmakan dalam bentuk sistem, dalam bentuk perjuangan, dalam bentuk membina sebuah tata cara kehidupan sosial peringkat negeri ataupun negara. Dan inilah yang kita baca, mereka bertanya anil anfal, berkaitan dengan harta rampasan. Jadi dua ayat ini kita nak bincang selepas ini, tapi bila bercakap tadi Ustaz cakap di kuis Ustaz mengajar tafsir ya. Kalau kita tengok dalam dua ayat ini, salah satu daripada perkara penting untuk tafsir ini adalah bahasa Arab. Jadi pelajar di kuis belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab ikut bidang lah, ikut bidang. Kalau pendidikan Islam tu biasanya kitab-kitab rujukan dia dalam bahasa Arab lah kebiasaannya. Dan bila belajar bahasa Arab ini, adakah dia bergabung dengan memahami tafsir ke, ataupun bahasa Arab tafsir? Biasanya kalau nahwu saraf itu biasanya ada sebahagian contoh itu kita ambil jugalah daripada Quran, kerana nahwu ini kalau sebagaimana kita sedia maklum bahawa sandaran utama ialah kepada Quran kan. Daripada Quran. Itu dia. Jadi itu adalah perkara penting ya. Pasal contohnya kalau kita tengok dalam ayat ini, Allah menggunakan perkataan in kuntum mu'minin, itu dalam bentuk isim di situ ya, dalam bentuk kata nama. Bagi tuan-tuan yang tak belajar bahasa Arab ya, ada kata nama, ada kata kerja. Contohnya maksudnya ada perbezaan sekali. Kalau kita tengok di sini innamal mu'minun, sekali lagi itu adalah kata nama. Kemudian idza zukirallah, itu adalah kata kerja. Zukira itu wajilat qulubuhum, itu kata kerja. Jadi mungkin bagi setengah orang, alah ini kata kerja, kata nama aja kan. Tapi bila kita tadabbur ayat ataupun kita mentafsirkan, ia memberi kesan yang berbeza di antara yu'minuna billah, orang yang beriman pada Allah, dan al-mu'minun, orang beriman. Berbeza kan. Pasal bila kata kerja dia dalam proses, tapi kalau katakan al-mu'minun memang dah betul-betul tegap orang beriman tersebut. Apakah yang disampaikan oleh Allah pada ayat yang kedua, iaitu apabila diingatkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Jadi ini aktiviti orang beriman. Bila ada azan Ustaz ya, bila ada azan, bila ada tazkirah berkaitan dengan ayat Quran, hadis dibacakan, ingat nama Allah saja, dia ingat saja dia gemetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia amat bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini tiga ciri orang yang kuat imannya, al-mu'minun. Tapi kalau yu'minun, mungkin orang tu masih lagi kadang-kadang ingat Allah, kadang-kadang tak ya, kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang tak, ataupun kadang-kadang tawakal pada Allah, kadang-kadang tawakal pada bos di tempat kerja. Itu orang yang sedang nak membina iman. Perbezaan itulah yang membawa kita kalau nak menuju pada tahap orang beriman, kena melalui proses satu tahap demi satu tahap. Dan orang bertawakal ini dijelaskan lagi pada ayat yang ketiga, iaitu mendirikan solat dan juga wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak hartanya. Jadi bila bercakap tentang belajar al-Quran dengan tafsir ini ya, Ustaz selalu buat kelas tafsir di luar ke, ataupun hanya mengajar di kuis saja? Setakat ini ada selain daripada di kuis secara formalnya, biasa juga ada kalau sebelum PKP di masjid lah. Di masjid dan juga surau biasa saya buat ni. Tapi kalau kuliah kelas Quran ini biasanya setiap hari itu adalah pelajar yang datang ke bilik dan juga ke ofis saya untuk talaki lah maknanya. Untuk talaki, dan mereka ini pelbagai latar belakang. Ada yang bukan bidang, maknanya takhusus ataupun perkhususan mereka ini dalam bidang pendidikan Islam lah, ataupun bidang pengajian Islam. Mereka ini kadang-kadang yang datang ini yang belajar bahasa Inggeris, bahasa ekonomi dan sebagainya, datang untuk Ustaz minta tolong ajar saya betulkan saya Fatihah, dan juga kalau boleh nak talaki. Saya kata tak ada masalah, dipersilakan. Sebab itu niat maknanya Allah telah sentuh jentik hatinya dengan satu hidayah, dan kita sebagai wasilah kepada benda ini kita kena bantulah. Saya rasa begitulah. Masya-Allah. Itu satu tugas yang amat mulia Ustaz ya, sebenarnya bila dapat berpeluang untuk mengajar ya, belajar dan mengajar al-Quran ini adalah istilah dalam hadis kan, sebagai manusia ataupun khairukum, orang yang paling baik di kalangan kamu yang belajar mengajar al-Quran ini. Jadi bila cakap tentang belajar mengajar, Ustaz Tirmizi, mungkin kita nak memberi highlight lagi tentang belajar mengajar ni, silakan. Baik, kalau kita lihat ini belajar mengajar satu benda yang cukup baguslah sekarang ni. Musim-musim PKP pun orang buat terus online. Mungkin kita nampak dari sudut
adab-adab untuk menjadi seorang guru dan juga sebagai seorang pelajar. Kalau online macam mana, mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit. Adab-adab lah yang penting kepada seorang guru sendiri, dia mengajar Al-Quran, dan juga bagaimana tadi Masa Faz sebut, kita ajar biar bertahap. Jangan kita susah-susahkan mereka. Dan saya ingat Dr. Aiman Suhaimi sebut, jangan kamu cari khilaf-khilaf yang susah, kemudian kamu bagi tahu kepada pelajar kamu supaya suruh baca benda yang mudah yang ada, tapi kita guna kaedah-kaedah yang susah menyusahkan pelajar. Mungkin dari sudut adab Ustaz boleh terangkan sedikit Ustaz. Pertama sekali bila kita baca Quran, yang terbaiknya ialah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalaqi dengan Jibril alaihi salam, iaitu bertalaqi secara mulut ke mulut lah makna. Talaqi musyafahah. Itu kaedah yang terbaik, sebab bila kita berhadapan dengan guru ini, kadang-kadang cara emosi kita berbeza. Sebab sekarang ni bila kita pakai Google Classroom ke Google Meet ke, tutup kamera. Bila tutup kamera, kita tak nampak apa yang di sebalik sana. Guru ngajar bukan main lah kan, bersungguh study sebelum. Tapi itulah antara adab yang kita kena cuba untuk baiki dia, sebab adab ini kalau disebut oleh ulama-ulama yang khususnya dalam, kalau kita baca kitab-kitab yang berkisahkan tentang tasawuf pun sekalipun, belajar adab itu makan masa yang lama, sampai 20 tahun belajar tentang ilmu, mungkin 8 tahun, 10 tahun dan sebagainya, tapi belajar adab itu, adab berguru. Dan ilmu ini sememangnya adalah nurullah. Wa nurullahi la yuhda li asi, dan cahaya Allah ini tidak akan masuk ke dalam hati orang yang melakukan maksiat. Guru ini boleh kita anggap dia sebagai ibu bapa kita juga, sebab dia ajar daripada ajar kita mengeja dan sebagainya. Khususnya lebih lagi bila mengajar tentang subjek-subjek yang berkaitan dengan Quran. Semua ilmu ni sandarannya semua daripada Quran. Itu yang paling utama. Tapi bila takhasusnya lebih dalam Quran ini, mau tidak mahu kita kena beradab dengan guru, dan salah satunya ialah kita hormat guru tadi dengan cara, kalau Google Meet ni kita buka lah kamera yang sepatutnya, dan kita bersedia dengan keadaan luaran juga dalaman dari sudut pakaian dan sebagainya. Personality lah kita panggil lah. Allah alam. Okey, baik. Jadi itu perkongsian daripada Ustaz Syafiq untuk kita di peringkat online, pasal perkara ini mungkin perkara yang baru ya. 2020 2021 ni kita ada norma baru, dan rasanya ianya akan menjadi sebagai satu trend ke hadapan ya. Saya pernah tanya kepada salah seorang pensyarah, adakah lepas ini universiti akan buat hybrid kan, jumpa sekali seminggu pada cikgu, kemudian online-nya banyak, ataupun macam mana. Dan beliau menyatakan trend itu mungkin akan berterusan kan. Jadi kita perlu menghargai ataupun mengiktiraf perkara ini. Bagi tuan-tuan pun ini adalah perkara baru kan, belajar tadabbur dengan baca Quran. Kalau biasanya kena pergi ke masjid ya, tapi kali ini dekat depan TV. Jarang orang sebelum tengok TV ambil air semayang kan, letak Quran ya. Jadi ini sebagai norma baru yang kita harapkan selepas ini fungsi TV ini akan menjadi lebih positif lagi dan memberi manfaat kepada kita semua. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Syafiq berkongsi pada hari ini pengalaman ya, dan mungkin di akhir ini saya ingin persilakan Ustaz Syafiq untuk menyampaikan nasihat berkaitan dengan Quran, sama ada bacaan, qiraat, tafsir untuk ibu ayah terutamanya ya, yang sekarang ini perlu menguruskan anak-anak kat rumah, dan salah satunya ialah elemen Quran kan, elemen Quran sama ada waktu siang ke ataupun waktu malam. Apa mesej Ustaz Syafiq yang sudah bersama Quran ini lama, bersama dengan mengajar Quran lama, mesej penting agar Quran ini betul-betul diangkat pada setiap rumah dan keluarga? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali ialah apa yang boleh saya sarankan kepada sidang pendengar semua, dan juga berkenaan dengan bila kita belajar ataupun kita fokus kepada Quran ini di rumah ibu bapa. Contohnya dalam Quran ini sebahagian besarnya adalah tentang cerita, banyak cerita-cerita yang menarik tentang Al-Quran, dalam cerita-cerita menarik dalam Quran. Jadi saya ingat kalau zaman dulu ayah dan mak kita dulu, bila mereka sebelum kita tidur, anak-anak tidur kan, biasanya dia ajarkan cerita-cerita yang ada dalam Quran, kisah-kisah Nabi. Dan saya yakin dan percaya bahawa cerita yang terbaik ialah cerita yang terdapat dalam Quran. Cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Khidir sebagai contoh, cerita tentang Ashabul Kahfi. Dan bila kita selitkan elemen-elemen kisah-kisah yang terdapat dalam Quran ini, dan sememangnya kita baca sedikit ayat Quran itu,
saya yakin dan pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan suatu ganjaran, paling kurang paling tidak pun ialah keberkatan dari sudut Al-Quran itu sendiri bila kita ajarkan kepada anak kita tadi, insya-Allah. Jadi terima kasih diucapkan pada Ustaz Syafiq ya. Mungkin bila cakap tentang bercerita itu, mungkin idea ke depan ini dekat YouTube tu kena banyak lagi kisah-kisah ataupun animasi menarik ya. Betul. Pasal apa? Pasal dekat tidur pun masih tengok TV dan juga gadget lagi sekarang ini ya. Mak ayah cakap macam tu ni tak naklah, YouTube lagi menarik. Tapi ia memerlukan kepada idea kreatif bagaimana mesej yang baik daripada Quran ini tetap disampaikan. Mungkin tuan-tuan ada syarikat-syarikat animasi ataupun penulis manuskrip, pelakon drama dan sebagainya yang boleh muncul ke hadapan ya, berhubung dan membina idea-idea ini, kerana kita perlu isikan semua media-media sosial ini dengan mesej yang terbaik, dengan cara presentation, cara yang sesuai ikut anak, ikut pada ibu ayah yang ada dalam pasaran. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar ia menjadi satu realiti kepada kita pada masa akan datang. Kita persilakan Ustaz Ahmad Syafiq untuk berdoa memimpin kita yang berada di rumah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syafiq bersama kita pada hari ini, dan kita mendoakan lebih banyak lagi individu-individu muncul untuk menghasilkan animasi dan juga media di online, di TV untuk menyampaikan mesej Al-Quran. Inilah antara tujuan kita mengadakan tabung gerakan Al-Quran bagi tuan-tuan yang mungkin ada kelapangan ataupun kelebihan untuk menyumbang dan juga menyumbang idea kepakaran, kerana kita ingin menggerakkan Al-Quran ini, nilainya itu dalam pelbagai cara agar ia bersemi di hati setiap insan dalam keluarga, insya-Allah. Kita bertemu pada jam 5, pada jam 11 malam dan juga pada 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Mendoakan tuan-tuan terus kreatif menyampaikan mesej nilai daripada Al-Quran. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna My Quran Time itu tadi
dibawakan khas kepada anda oleh Mufas.